Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam tahajud, salam pertemuan dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi yang siri yang ke-15 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan membaca riwayat-riwayat hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, ataupun nama penuh beliau Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi, di dalam kitab Jami' beliau ataupun dipanggil Sunan beliau yang terkenal. Mudah-mudahan kita apabila mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh pada waktu itu memperbanyakkan selawat dan mengambil ibrah dan pengajaran daripadanya, insya-Allah. Lalu pada pagi ini kita nak sambung daripada muka surat 105, hadis riwayat yang bab yang ke-68. Namun sebelum daripada itu, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Pada bab yang ke-67 muka surat 105, kalau ikut kitab bahasa Arab yang saya ada, maka Imam Tirmizi membawakan tajuk. Kepada sahabat-sahabat yang inginkan terjemahan, boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Maka kata Imam Tirmizi pada bab yang ke-67, bab pada hadis dan riwayat berkenaan fi karahiyati makruh raddis salam, untuk menjawab salam ghaira mutawaddi, apabila pada waktu itu tidak berada dalam keadaan sedang berwuduk. Apa yang dia nak dimaksudkan daripada bab ini? Yang nak dimaksudkan daripada bab ini adalah apabila seseorang itu ada memberi salam ketika mana sedang qada hajat, buang air, ataupun ketika mana berada dalam situasi qada hajat, maka pada waktu itu makruh untuk menjawab salam. Maka kita boleh lihat riwayatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita minta kepada para pelajar untuk cek kepada Arafah pada 2, 4, 5 baris daripada bawah. Maka di dalam Arafah disebutkan la yusallimu ala man yabul, janganlah memberi salam kepada orang yang sedang qada hajat, sedang buang air. Walau sullima alaih, kalaulah diberikan salam juga kepada orang yang sedang buang air kecil ataupun air besar, la yajibu alaihi rad, maka tidak wajib ke atas orang tersebut untuk menjawab. Orang tu tengah buang air, maka kalaulah diberikan salam, kebiasaannya jawab salam wajib. Tapi kalaulah orang tersebut sedang buang air, maka pada waktu itu tidak wajib untuk dia menjawab salam. Jom kita lihat hadis ini tentang memberi salam kepada orang yang sedang qada hajat, sedang buang air.
Wa bihi ilaihi qala hadatsana Nasr bin Ali wa Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Ahmad an Sufyan an Ad-Dhahhak bin Uthman an-Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan, di sini Sufyan yang dimaksudkan adalah Sufyan Ats-Tsauri, anna rajulan sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul, sesungguhnya ada seseorang pada waktu itu memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda sedang buang air. Para ulama berbeza pendapat. Ada riwayat mengatakan pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru selesai buang air. Siapakah yang dimaksud kepada yang dimaksudkan dengan sahabat yang memberi salam kepada Nabi ini? Kalau kita lihat kepada Arafah, dua baris daripada bawah, fi sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'ti min nahiyati bi'ril jamal. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada arah telaga Jamal. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru selesai qada hajat. Maka ada seorang sahabat yang bernama Abul Juhaim bin Harith. Maka Abul Juhaim bin Harith telah pada waktu itu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak menjawab. Maka daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim lebih jelas pada waktu itu Nabi baru selesai qada hajat. Maka sahabat yang bernama Abul Juhaim bin Harith bin Sammah radhiyallahu anhu telah beri salam kepada Nabi. Maka falam yarudda alaih, Nabi tidak menjawab salam. Daripada sini juga kita telah belajar bahawa ada keadaan-keadaan yang tidak sesuai untuk memberi salam. Antaranya adalah orang yang sedang qada hajat ataupun baru selesai qada hajat, ataupun orang yang berada di dalam situasi dan keadaan yang dia tidak selesa untuk menjawab salam dan juga lain-lain. Muka surat yang ke-106. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Wa innama, dan sesungguhnya, yukrahu, adalah makruh ya di sisi kami apabila seseorang itu berada dalam keadaan al-ghaid, buang air besar, wal baul, dan buang air kecil untuk menjawab salam. Wa qad fassara, dan telah menafsirkan sebahagian daripada ahlul ilmi perkara ini. Wahadha, dan riwayat ini adalah sesuatu yang paling indah, yang paling elok yang telah diriwayatkan di dalam bab ini, iaitu bab berkenaan tentang menjawab salam ketika mana berada dalam situasi tidak berwuduk, dalam situasi qada hajat. Wa fil babi, di dalam bab ini ada hadis-hadis yang lebih kurang sama daripada Muhajir bin Qunfus, Abdullah bin Hanzalah, Alqamah bin Faghwa, dan Jabir bin Abdullah serta Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhum. Bab yang ke-68 berkenaan tentang su'ril kalbi. Apakah su'ril kalbi? Bekas dan air yang telah dijilat oleh anjing. Maka apakah hukum dia? Sebab itu kata Imam Tirmizi, bab pada hadis dan riwayat yang datang berkenaan su'ril kalbi, bekas dan air yang telah dijilat oleh anjing. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca Jami' Tirmizi. Kepada sahabat-sahabat yang rasa bermanfaat, mohon untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka kepada para pelajar boleh lihat kepada Arafah, pertengahan catatan yang ada di dalam Arafah. Maka di situ disebut al-madhahibu, pandangan-pandangan mazhab, fi ghasli, berkenaan basuh, al-ina, bekas yang telah dijilat oleh anjing. Maka apakah pandangan para ulama berkenaan tentang anjing yang telah menjilat bekas ataupun pada waktu itu menyentuh sesuatu bekas dan lain-lain dengan lidahnya? Maka di sini ada catatan, qala Syafi'i wa Ahmad, mengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya bekas alladhi walagha fihi al-kalbu, bekas yang telah dijilat padanya anjing. Maka bekas tersebut ataupun kalaulah manusia tersebut
yughsalu, maka hendaklah dibasuh sebanyak 7 kali. Dibasuh sebanyak 7 kali. Dan pada waktu itu perlu adanya basuhan sekali dengan air tanah, at-tatrib, air tanah. Perlu dibasuh dengan air tanah. Maka ini adalah dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Maka kalaulah ada kena najis, maka kena bersihkan dulu najis. Kalaulah tak ada najis, maka pada waktu itu basuh 7 kali. Salah satu daripada 7 basuhan tersebut mestilah dengan air tanah. Maka kata sebahagian para ulama, dan mengikut pandangan Imam Malik bin Anas pada salah satu daripada riwayat dan pandangannya, anna su'ral kalbi tahir, bahawa jilatan ataupun pada waktu itu bekas yang diminum oleh anjing, maka pada waktu itu jilatan anjing adalah suci. Ini adalah salah satu daripada pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ada dalilnya tersendiri. Dalam mazhab Syafi'i, ianya adalah najis mughallazah. Jom kita lihat kepada dalil dan riwayat. Riwayat yang ke-94, wa bihi ilaihi qala hadatsana Sawwar bin Abdullah al-Anbari qala hadatsana al-Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Ayyub an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yughsalu, dibasuh, al-ina'u, bekas, idza, apabila, walagha, telah menjilat, fihi, pada bekas tersebut, al-kalbu, bila anjing menjilat sesuatu bekas, maka pada waktu itu hendaklah dibasuh 7 marrat, sebanyak 7 kali. Ulahunna, pada awal basuhan tersebut, au ukhrahunna, ataupun pada akhir basuhannya, biturab, hendaklah pada waktu itu dibasuh dengan air tanah, dengan air yang telah dicampur dengan tanah. Apakah maksud perkataan bahasa Arab walagha? Maka minta para pelajar, bukan sahabat-sahabat, saya bercakap dengan 5 orang pelajar kepada ibu saya. Maka walagha, lihat kepada sahara, baris yang pertama. Walagha bermaksud syariba minhu bilisanih, apabila anjing minum daripada sesuatu bekas menggunakan lidahnya, maka orang Arab sebut sebagai walagha. Maka pada baris yang sama juga disebut, dan pada ini adanya dalil untuk majoriti para ulama, Imam Syafi'i, fi najasatil kalbi, bahawa anjing pada waktu itu adalah najis. Sebab itu Nabi SAW suruh basuh bukan sekali, pada waktu itu adalah sebanyak 7 kali. Dan Imam Abu Hanifah berpandangan pada waktu itu hendaklah dibasuh hanya 3 kali. Dan Imam Abu Hanifah ada dalil-dalilnya yang tersendiri. Muka surat 107. Wa idza walaghat fihi hirrah, dan sabda Nabi SAW, dan apabila menjilat pada bekas tersebut akan kucing, ghusila marrah, maka hendaklah dibasuh sekali sahaja. Lihat kepada Syaikha pada muka surat 107, 3 baris daripada bawah. Mazhabul jumhur, majoriti para ulama berpandangan anna su'ral hirrah, bahawa air liur ataupun pada waktu itu jilatan kucing, ianya adalah tahir, suci. Ianya adalah suci. Pandangan Imam Abu Hanifah pada salah satu riwayatnya adalah bahawa jilatan air liur dan juga kucing pada waktu itu berkaitan dengan air liurnya adalah makruh. Ianya adalah makruh. Dalam mazhab Syafi'i, maka ianya adalah najis yang dimaafkan. Dia punya bulu dan juga perkara-perkara yang lain. Qala Abu Isa, nanti kita akan belajar tentang kucing sebentar lagi hadisnya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih, dan inilah pandangan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Rahwih. Wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan hadis ini min ghairi wajhin, daripada sudut yang lain, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama ini. Walam yuzkar fihi, namun pada riwayat yang lain tidak disebutkan idza walaghat fihi al-hirrah, penambahan di hujung hadis tadi, iaitu apabila minum daripada bekas tersebut kucing, ghusila, maka hendaklah dibasuh sekali.
Wa fil babi, dan di dalam bab ini hadis-hadis yang seumpamanya adalah daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-69, bab ma jaa fi su'ril hirrah. Bab pada hadis dan riwayat berkenaan tentang bekas yang padanya diminum anjing. Sur maksudnya bekas ataupun ailio. Ailio kucing. Ailio kucing ataupun jilatan kucing. Riwayat 95 berkenaan tentang kucing, yang mana dalam mazhab Syafi'i ianya adalah dimaafkan, najis dimaafkan, dan sebahagian majoriti para ulama menyebut ini adalah suci. Wabi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsana Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Humaydah binti Ubaid bin Rifa'ah an Kabsyah binti Ka'b bin Malik wa kanat inda bin Abi Qatadah. Maka daripada seorang sahabiah yang bernama Kabsyah. Kabsyah ini adalah anak perempuan kepada sahabat Nabi yang terkenal Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhuma. Dan Kabsyah adalah isteri kepada anak lelaki Abu Qatadah. Anak lelaki Abu Qatadah. Maka kata Kabsyah, sesungguhnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu sahabat Nabi telah masuk kepadaku. Lalu Abu Qatadah ini ayah mertua dia. Maka qalat, berkata Kabsyah, fasakabtu lahu wudu'an, aku telah mencurahkan untuknya satu bekas air. Satu bekas air untuk dia berwuduk. Fajaat, maka telah datang kucing, tashrabu, minum daripada bekas air tersebut. Fa asgha lahal ina, maka Abu Qatadah nampak radhiyallahu anhu bahawa kucing minum daripada bekas air wuduk tersebut. Maka fa asgha, lalu telah menuang laha untuk kucing tersebut al-ina'a, bekas, hatta syaribat, supaya kucing tadi boleh minum. Maka Abu Qatadah nampak kucing, Abu Qatadah dekatkan bekas air tadi untuk kucing minum, padahal bekas ini dia nak berwuduk. Qalat Kabsyah, berkatalah Kabsyah, fara'ani, maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu nampak aku, Kabsyah menantu beliau, tengok dalam keadaan hairan. Bukankah nak berwuduk? Kenapa pada waktu itu bagi kucing minum? Adakah boleh dan sebagainya? Faqala, maka berkata Abu Qatadah, ata'jabina, adakah kamu merasa pelik? Ya banata akhi, wahai anak. Pada waktu itu dia panggil Kabsyah menantunya dengan panggilan anak. Adakah pada waktu itu merasa pelik? Faqultu na'am, maka Kabsyah menjawab ya. Maka pada waktu itu Abu Qatadah menukilkan sabdaan Nabi SAW. Berkata Abu Qatadah, inna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innaha laysat binajasin, sesungguhnya kucing tidaklah najis, innama, sesungguhnya kucing tersebut, minat tawafin, daripada binatang yang berada kerap di sekeliling kita, alaikum, di sekeliling kamu. At-tawaf, tawaf maksudnya yang mengelilingi. Kucing ini adalah binatang yang sentiasa berada di sekeliling kita dan sukar pada waktu itu untuk menjaga dan menjauhkan dia. Maka Nabi SAW sebut ianya pada waktu itu tidaklah najis. Maka pada waktu itu sukar untuk menjauhkan dia, menjaga bekas daripada minuman dia. Maka kucing pada waktu itu tidaklah najis, sabda Nabi SAW. Maka ini riwayat yang ke-65. Kata Imam Tirmizi pada muka surat 108, di dalam bab ini ada hadis-hadis yang seumpama dengan yang kita baca tadi daripada Ummul Mukminin Aisyah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih, dan inilah pandangan majoriti para ulama daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan orang yang selepas daripada mereka seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahway. Lam yarau, mereka pada waktu itu berpandangan tidak mengapa bisu'ril hirrah, dengan jilatan kucing dan juga ailio kucing. Wahada, dan hadis ini ahsanu syai'in, adalah yang paling baik fil hadzal bab, berkenaan tentang isu ini. Wa qad jawwada, dan pada waktu itu telah berlaku dengan baik
dalam menyusun sanad, dalam menjaga sanad. Imam Malik rahimahullahu ta'ala akan hadis ini daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah. Walam ya'ti bihi ahadun atamma min Malik. Dan tidak ada yang membawakan sanad berkenaan tajuk ini seorang yang lebih sempurna daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka kita telah belajar berkenaan tentang jilatan dan air liur kucing. Maka pada waktu itu ianya tidak ada masalah. Nabi SAW sebut ianya tidaklah najis kerana ianya binatang yang kerap berada di sekeliling kamu. Saya minta izin untuk minum sekejap. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, kita sedang membaca hadis-hadis daripada kitab Jami' Tirmizi. Bab yang ke-70, hadis-hadis berkenaan tentang menyapu air di atas khuf. Maka apakah dalil yang menyebutkan tentang menyapu air di atas khuf? Kita tahu khuf adalah stokin yang diperbuat daripada kulit. Itu yang dipanggil khuf, yang dipakaikan pada kaki. Dan di dalam mazhab Syafi'i, maka pada waktu itu ada syarat-syarat untuk khuf. Lalu tak bolehlah nak menyapu air pada stokin biasa. Kalaulah pada waktu itu nak menyapu air pada stokin biasa ataupun jawrabain, boleh. Namun dia mesti, syarat dia lebih kurang sama dengan khuf. Pada waktu itu mestilah tebal, boleh berjalan padanya, dan pada waktu itu tidak koyak, air tidak tembus kalaulah pada waktu itu diletakkan air di atasnya, dan banyak lagi syarat-syarat lain yang ada dibincangkan oleh para ulama fiqh menerangkan tentang menyapu air. Ada sebahagian orang pada waktu itu dia membaca terjemahan, dan pada waktu itu ketika mana wuduk dia menyapu air di atas tokin biasa yang nipis, maka pada waktu itu sebenarnya salah faham yang berlaku. Maka kata Imam Tirmizi rahimahullah, bab pada hadis al-mashi, menyapu air alal khufain, ke atas khuf ketika mana berwuduk, dan ada syarat-syarat dia yang mana itu perbahasan yang ada di dalam fiqh. Saya sekadar nak baca hadis berkenaan tentang menyapu air di atas khuf. Maka hendaklah kita berhati-hati. Janganlah kita melihat terjemahan sahaja dan kemudian satu sahaja hadis, padahal para ulama fiqh, para muhaddisin, mereka pada waktu itu nak mengeluarkan satu hukum, mereka melihat kepada hadis yang pelbagai. Maka perlu berhati-hati. Mudah-mudahan Allah bimbing setiap daripada kita. Riwayat yang ke-96. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un 'anil A'mash an Ibrahim an Hammam ibn al-Harith qala bala Jarir bin Abdullah, telah buang air kecil sahabat Nabi Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau masuk Islam lebih kurang 40 hari 50 hari sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau masuk Islam kemudian. Maka telah buang air kecil Jarir bin Abdullah al-Bajali. Thumma tawadda'a, kemudian beliau telah berwuduk. Wa masaha, dan telah menyapukan air ala khuffaihi, di atas kedua khuf beliau. Faqilalah, maka ada yang bertanya kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali, ataf'alu hadza, adakah engkau buat begini? Maksudnya menyapu air ke atas khuf, kenapa tak basuh kaki? Qala, maka berkata Jarir bin Abdullah, wa ma yamna'uni, apa yang menghalang aku daripada masah di atas khufain, menyapu air di atas khuf, padahal aku telah melihat, wa qad ra'aitu Rasulullah SAW yaf'alu, padahal aku telah melihat Nabi SAW melakukannya. Maka ada sahabat pada waktu itu yang tidak tahu, maka mereka merasa hairan. Maka Jarir bin Abdullah al-Bajali terangkan, aku nampak Nabi SAW buat begini, maka sebab itulah aku melakukan begini. Maka riwayat Jarir bin Abdullah adalah sangat kuat sebab beliau masuk Islam 40 ataupun lebih kurang 50 hari sebelum kewafatan Nabi. Maka ianya adalah gambaran kepada pada waktu itu ini adalah perbuatan akhir yang Nabi SAW buat sebelum daripada wafat, iaitu menyapu air ke atas khuf. Qala, berkata Imam Tirmizi, wa kana yu'jibuhum hadithu Jaririn,
Dan pada waktu itu ada sebahagian sahabat yang merasa hairan daripada perbuatan Jarir bin Abdullah lianna islamahu, kerana keislaman Jarir pada waktu itu adalah setelah turunnya ayat daripada suratul Maidah, dan ini adalah ayat berkenaan tentang wuduk, ayat tentang wuduk. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Jarir bin Abdullah masuk Islam selepas daripada itu. Maka pada zaman tersebut ada orang yang pada waktu itu menyangka menyapu air di atas khuf pada waktu itu mansuh ataupun tak boleh diamalkan apabila adanya ayat tentang perlunya membasuh kaki ketika mana berwuduk. Maka perbuatan Jarir bin Abdullah menafikan, tidak, aku nampak Nabi. Sebelum Nabi SAW wafat, Nabi SAW pada waktu itu menyapukan air ke atas khuf. Maka ada syarat-syaratnya yang ada di dalam fiqh, yang para sahabat kalau ingin tahu boleh tanya kepada guru-guru fiqh, dan pada waktu itu merujuk kepada perbahasan di dalam fiqh. Kata Imam Tirmizi berkenaan tentang menyapu air di atas khuf, maka di dalam bab ini ada juga riwayat yang lebih kurang sama daripada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Huzaifah ibn al-Yaman, Mughirah bin Syu'bah, Bilal bin Rabah, Sa'ad, Abu Ayyub, Salman, Buraidah, Amr bin Umayyah, Anas bin Malik, Sahal bin Sa'ad, Ya'la bin Murrah, Ubadah bin Samit, Usamah bin Syarik, Abu Umamah Al-Bahili, Jabir bin Abdullah, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sangat-sangat banyak. Pada waktu itu sangat-sangat banyak para sahabat yang pada waktu itu meriwayatkan tentang menyapu air di atas khuf. Sehingga kan ada kata-kata para ulama, kalaulah ada orang yang pada waktu itu mengingkari masah di atas khuf, dia kata tak ada hukum macam tu, maka pada waktu itu dia telah menolak satu hukum yang mutawatir. Banyak para ulama pada waktu itu menyebut berkenaan tentang menyapu air di atas khuf berdasarkan banyak riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-97, wa yurwa an Syahr bin Hausyab qala, daripada Syahr bin Hausyab beliau berkata, raaitu Jarir bin Abdullah, aku telah melihat sahabat Nabi Jarir bin Abdullah tawaddaa, telah berwuduk, wa masa ala khuffai, dan sewaktu berwuduk beliau telah menyapukan air di atas kedua khufnya. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepada Jarir bin Abdullah berkenaan tentang perkara ini. Maka berkata Jarir bin Abdullah, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwuduk, wa masaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyapukan air ala khuffaihi, di atas kedua khuf beliau. Faqultu lahu, maka kata Jarir bin Abdullah, aku pun bertanya kepada Nabi. Faqultu lahu, maka Syahr bin Hausyab bertanya kepada Jarir bin Abdullah, aqbala al-Maidah, adakah peristiwa yang engkau nampak Nabi masah di atas khuf, menyapu air di atas khuf, adakah peristiwa tersebut sebelum turunnya ayat wuduk tentang basuhan kaki ataupun selepas turun ayat wuduk? Maka berkatalah Jarir bin Abdullah, ma aslamtu, tidaklah aku masuk Islam illa ba'dal Maidah, kecuali setelah turunnya ayat Maidah. Setelah turun ayat Maidah baru aku masuk Islam. Maka apa yang ada di dalam surah Al-Maidah ketika mana wuduk kena basuh kaki, maka itu betul. Namun pada sebahagian keadaan orang yang memakai khuf dengan syarat-syaratnya, yang mana kita akan baca nanti, untuk orang musafir 3 hari, untuk orang mukim sehari, maka pada waktu itu dia dibenarkan untuk menyapu air di atas khuf beliau. Zaman kita tak ramai yang pakai khuf sebab panas. Tetapi kalaulah di negara-negara sejuk, macam contoh dulu saya belajar di Afrika Selatan, sejuk, maka pada waktu itu memang ramai yang pakai khuf. Memang ramai yang pakai khuf, dan dia ada syarat dia, yang mana tak boleh buka, dan pada waktu itu lain-lain. Maka ada syarat dia tentang ketebalan dia, apa yang boleh dipanggil khuf, dan kalaulah selain daripada stokin kulit, maka apakah syarat-syaratnya, itu semua ada di dalam perbahasan fiqh. Wa bi ilaihi qala hadatsana bidzalika, kata Imam Tirmizi, begitu juga telah meriwayatkan kepada kami riwayat tersebut Qutaibah, telah meriwayatkan kepada beliau Khalid bin Ziyad At-Tirmizi daripada Muqatil bin Hayyan, daripada Syahr bin Hausyab, daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Maka Imam Tirmizi bawakan sanad tentang riwayat Syahr bin Hausyab. Wa qala wa rawa baqiyatu an Ibrahim bin Adham an Muqatil ibn Hayyan an Syahr bin Hausyab an Jarir. Ini riwayat yang pelbagai. Wa hadza haditsun mufassar. Maka ini adalah hadis yang telah diberikan penerangan bahawa Jarir bin Abdullah tegaskan beliau hanya masuk Islam selepas turunnya ayat tentang membasuh kaki ketika mana wuduk. Lianna ba'da man ankara, kerana sebahagian orang yang mengingkari boleh dan sunnah menyapukan air ke atas dua khuf, ta'awwala, mereka pada waktu itu mentakwilkan bahawa Nabi SAW hanya menyapu air ke atas khuf sebelum turunnya ayat Al-Ma'idah, iaitu ayat tentang membasuh kaki ketika mana wuduk. Maka ada orang tolak, dia kata masa khufain ni boleh, tapi ini adalah hukum yang telah mansuh bila turunnya ayat surah Al-Ma'idah. Maka Imam Tirmizi bawakan riwayat Jarir bin Abdullah yang mana dia masuk Islam 40 hari atau 50 hari sebelum Nabi wafat. Maka nak tolak lagi bagaimana? Sebab pada waktu itu dia masuk Islam selepas turunnya ayat daripada surah Al-Ma'idah. Wa dzakara Jarirun fi hadithihi, dan Jarir bin Abdullah Al-Bajali menerangkan di dalam riwayatnya bahawa sesungguhnya beliau hanya melihat Nabi menyapukan air ke atas kedua khuf baginda ba'da nuzulil Ma'idah, selepas turunnya ayat daripada suratul Ma'idah. Maka tak boleh tolak. Ianya adalah mutawatir, ianya adalah hukum yang pada waktu itu boleh diamalkan, iaitu menyapu air ke atas khuf. Maksudnya bila kalau pakai khuf dengan syarat-syarat dia, maka bila basuh muka, selesai basuh tangan, rambut, kepala, telinga, maka hanya sapukan sahaja air di atas khuf. Hanya sapukan sahaja. Tak perlu nak buka khuf, basuh kaki, tidak perlu. Maka ini adalah permasalahan tentang khuf. Cumanya pada waktu itu stokin-stokin nipis tidak boleh disapukan air. Tidak boleh kerana ianya tidak cukup syarat, yang mana pada waktu itu ianya ada syarat-syarat ketebalan dan juga lain-lain. Bab yang ke-71 daripada muka surat 109, kata Imam Tirmizi, bab berkenaan tentang menyapu air di atas khuf untuk musafir dan untuk orang mukim. Maka dibawakan riwayat-riwayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkenaan kalaulah seseorang itu musafir, berapa hari dia boleh melakukan masah di atas khuf. Kalaulah dia mukim, maka berapa hari. Maka Imam Tirmizi bawakan di sini beberapa riwayat. Maka secara ringkasnya, untuk musafir boleh 3 hari. Dan untuk mukim boleh 24 jam, boleh sehari. Riwayat yang ke-98. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Sa'id bin Masruq an Ibrahim at-Taimi an Amr ibn Maimun an Abi Abdullah al-Jadali an Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Khuzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu su'ila, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya anil mashi, berkenaan tentang menyapu air sewaktu wuduk, alal khuffain, di atas kedua khuf. Ada orang pernah tanya Nabi ketika mana wuduk boleh ke tidak menyapu air di atas khuf. Faqala, maka Nabi SAW menjawab bersabda, lil musafiri, untuk orang yang di dalam permusafiran, di dalam perjalanan, 3 hari. Walil muqimi, dan untuk orang yang bermukim, bukan bermusafir, yaumun, maka tempoh yang dibenarkan adalah sehari. Maka kata Imam Tirmizi, ada perawi yang kita baca namanya adalah Abu Abdullah. Maka siapakah nama perawi Abu Abdullah Al-Jadali? Kata Imam Tirmizi, namanya adalah Abd bin Abd nama beliau. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih, dan di dalam bab ini riwayat-riwayat yang seumpama yang kita baca tadi ada daripada Ali bin Abi Talib, Abu Bakrah, Nufai' bin Harith, Abu Hurairah, Safwan bin Asal, Auf bin Malik al-Ashja'i, dan Abdullah bin Umar serta Jarir bin Abdullah al-Bajali. Riwayat Jabir kita dah baca tadi pada riwayat 96 dan 97. Maka itu riwayat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu.
Riwayat 99. Wabi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu al-Ahwas an Asim bin Abi Najud an Zir bin Hubaysh an Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Ini adalah hadis riwayat Safwan bin Assal. Maka Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruna, memerintah dan menyuruh kepada kami, idza kunna safra, apabila kami berada di dalam permusafiran, alla nanzi'a, agar kami tidak mencabut khifafana, khuf kami, stokin kulit kami, thalathata ayyamin wa layaliyahunna, selama 3 hari. Maka selama 3 hari jangan buka khuf. Kalaulah buka khuf, maka kena basuh kaki. Tetapi kalaulah tidak buka khuf selama 3 hari, maka ketika mana wuduk, boleh pada waktu itu menyapukan sahaja aib di atas khuf. Illa, sabda Nabi, kecuali min janabah, kalaulah ada hadas besar. Maka kalau ada hadas besar, tak cukup dengan sapu air di atas khuf. Sapu air di atas khuf hanya untuk wuduk, hanya untuk hadas kecil. Walakin, akan tetapi, min ghaitin, kalaulah terbatalnya wuduk kerana qada hajat, buang air besar, wa baulin ataupun kencing, wa naumin ataupun tidur, maka tak perlu buka khuf. Maka sapukan air di atas khuf selama 3 hari untuk musafir dan 1 hari untuk mukim. Maka ini adalah riwayat yang ke-99. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita telah terangkan apakah maksud Imam Tirmizi hasan sahih. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan Hakam bin Utaibah dan Hammad daripada Ibrahim An-Nakhai, daripada Abu Abdullah Al-Jalali, daripada Huzaimah bin Thabit, wala yasihu, namun riwayat itu tidak sahih. Riwayat yang 99, 98 sahih. Riwayat yang pada waktu itu baru disebutkan tadi sanadnya tidak sahih. Berkata Ali ibn al-Madini, berkata Yahya, berkata Syu'bah, lam yasma', kenapa riwayat yang ketiga, sanad yang ketiga tadi tidak sahih? Kerana perawi yang bernama Ibrahim An-Nakhai tidak pernah mendengar riwayat daripada Abu Abdullah Al-Jadali hadis berkenaan tentang masah. Dia ada dengar hadis-hadis lain, tetapi hadis tentang masah di atas khuf, menyapu air di atas khuf, dia tidak pernah dengar. Ini kehebatan dan pada waktu itu ketelitian para ulama dulu. Mereka sangat mengenal tentang perawi-perawi. Lalu dia boleh tahu perawi ini bagaimana, perawi ini adakah benar-benar berjumpa ataupun tidak, sanad itu bagaimana. Kita yang baca, kita tak nampak sebarang beza. Berkata Zaidah daripada Mansur, kunna fi hujrati Ibrahim At-Taimi. Kata Zaidah daripada Mansur, kami pernah berada di dalam rumah, di dalam bilik Ibrahim At-Taimi. Dan pada waktu itu bersama dengan kami adanya perawi yang kita baru sebut tadi, Ibrahim An-Nakhai. Maka Ibrahim An-Nakhai telah meriwayatkan fahaddatsana, maka Ibrahim At-Taimi telah meriwayatkan kepada kami daripada Amr bin Maimun, daripada Abi Abdullah Al-Jadali, daripada Khuzaimah bin Sabit, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hadis menyapu air di atas khuf. Maka daripada sini kita belajar sebenarnya Ibrahim An-Nakhai dia ambil hadis berkenaan menyapu air di atas khuf daripada Ibrahim At-Taimi. Ini dalilnya. Tapi ketika mana meriwayatkan, dia tak sebut nama Ibrahim At-Taimi. Dia terus pergi kepada Abu Abdullah Al-Jadali. Dan pada waktu itu dia tak pernah berjumpa pun Abu Abdullah Al-Jadali berkenaan tentang hadis menyapu air di atas khuf. Maka ini ketelitian Imam Tirmizi dan banyak lagi para ulama hadis yang lain. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, dalam bab berkenaan tentang menyapu air di atas khuf, hadis yang paling baik adalah hadis Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Itu adalah hadis yang paling baik. Dan itu pun hadis yang Imam Nawawi bawakan di dalam kitab Riyadhus Salihin beliau. Kita akan baca sampai jam 6 insya-Allah. Lagi 4 minit. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi berkenaan tentang menyapu air di atas khuf, 3 hari untuk musafir dan 1 hari untuk mukim. Inilah pandangan
para ulama daripada kalangan sahabat Nabi, tabi'in dan orang-orang selepas daripada mereka daripada kalangan para ulama fuqaha seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahwayh. Qalu, mereka berpandangan, mereka berkata, yamsahul mukimu, seseorang yang mukim, kalaulah dia pakai khuf, dia boleh sapu air di atas khuf selama 1 hari dan 1 malam. Wal musafiru, dan seorang musafir, kalaulah dia pakai khuf, dia boleh menyapu air selama 3 hari 3 malam. Wa qad rawa, dan telah meriwayatkan sebahagian daripada para ulama annahum, bahawa ada di antara mereka lam yuwaqitu, tidak meletakkan had waktu pada menyapu air di atas khuf, dan itulah pandangan Malik bin Anas, namun meletakkan ketetapan waktu itu lebih sahih. Ada para ulama kata selagi mana pakai khuf boleh masah di atas khuf sampai bila-bila, tak ada tempoh. Tetapi hadis yang baru kita baca tadi menjadi dalil ianya ada tempoh, ada had dia, iaitu 3 hari untuk musafir dan 1 hari untuk mukim. Maka Imam Tirmizi seterusnya membawakan tajuk bahawa ketika mana nak menyapu air di atas khuf, maka sunnah untuk menyapukan air pada bahagian atas dan bawah khuf. Contohnya ni kaki kita, ini kaki. Maka pada waktu itu yang atas tu memang kena sapu, ataupun sebahagian daripada khuf kena sapu. Tetapi riwayat yang dibawakan ini nak menunjukkan afdal sapu bahagian atas dan juga sapu bahagian bawah. Dan ini berbeza dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yang mana dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak perlu menyapu air di bahagian bawah khuf. Tapi untuk mazhab Syafi'i, apa dalilnya? Riwayat yang ke-100. Bab berkenaan tentang hadis menyapu air di atas kedua khuf pada bahagian atas, a'lahu wa asfalih, dan pada bahagian bawah khuf. Apakah dalilnya? Riwayat yang ke-100. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abul Walid ad-Dimashqi qala hadatsana Walid bin Muslim qala akhbarani Thawr bin Yazid an Raja' bin Haywa an Katib bin al-Mughirah. Namanya adalah Rawad daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW masaha, telah menyapu air, a'lal khuf, pada bahagian atas khuf, wa asfalah, dan pada bahagian bawah. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, sunnah pada waktu itu untuk menyapu bahagian atas dan bawah. Paling minima pada waktu itu sapu di atas khuf. Tapi sunnahnya bagaimana? Kalau bahagian atas daripada hujung jari, bahagian bawah daripada bahagian tumit, dan pada waktu itu ditarik begitu, dilakukan masah begitu. Berkata Imam Tirmizi, dan inilah pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in, bahawa yang paling sempurna adalah menyapu air di bahagian atas dan bawah khuf. Dan inilah pandangan Imam Malik, Syafi'i, Ishaq bin Rahwayh. Dan hadis ini adalah hadis yang ma'lul, yang mana tidak meriwayatkannya secara terus daripada Thawr bin Yazid selain daripada Walid bin Muslim. Kata Imam Tirmizi, aku telah bertanya kepada Abu Zur'ah dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang hadis ini. Maka mereka berpandangan hadis ini tidaklah sahih, kerana Abdullah bin Mubarak telah meriwayatkan hadis ini daripada Thawr, daripada Raja', dan menggunakan perkataan hudithu, aku telah diriwayatkan hadis ini daripada Katib al-Mughirah secara mursal daripada Nabi. Maksudnya Rawad, penulis ataupun Katib Mughirah, dia menggunakan perkataan sabda Nabi, dan pada waktu itu tidak ada nama Mughirah bin Syu'bah. Maka bila tabi'in pada waktu itu menyebutkan perbuatan Nabi, sabdaan Nabi, ianya menjadi riwayat yang mursal. Maka tadi kita nampak berkenaan tentang perkataan ma'lul. Apakah itu ma'lul? Maka para pelajar boleh cek kepada Sahara, kepada Sahara. Maka di situ disebutkan tentang ma'lul. Secara ringkasnya, hadis yang ma'lul adalah hadis yang ada kecacatan yang tersembunyi, yang mana itu dipanggil sebagai hadis yang ma'lul. Mudah-mudahan adanya manfaat, insya-Allah. Minta maaf saya baca laju sedikit sebab ianya adalah sekadar bacaan hadis dan terjemahan. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi kepada yang ingin untuk bersama dalam pembacaan hadis.
pada jam 7.40 pagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.